usaha positif bagi memperkukuhkan dan memperkembangkan lagi wakaf di Malaysia dengan pembiayaan projek pembangunan menggunakan instrumen-instrumen di pasaran modal Islam untuk masa hadapan. Mesyuarat tersebut dipengerusikan oleh Datuk Haji Anan bin C. Muhammad, Ketua Pengarah Johor, manakala pegawai daripada Suruhanjaya Security Malaysia SC diketuai oleh Dr. Muhammad Nuruddin bin Nganimun, Ketua dan Timbalan Pengurus Besar Jabatan Syariah dan beberapa pegawai SC yang lain serta pegawai-pegawai Johor. Mesyuarat bersetuju untuk mengadakan kerjasama ini demi kemaslahatan ummah dan satu bengkel akan diadakan bagi meningkatkan kefahaman bersama, terutamanya bagi pembiayaan wakaf yang turut melibatkan pegawai-pegawai daripada Majlis Agama Islam Negeri dan agensi atau jabatan yang berkaitan wakaf. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin Ya Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin Ya Allah yang maha tinggi lagi maha agung. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kota Baru 89.8 FM.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warna pagi Aidilfitri bersama Lu di sini bersama dengan anda untuk jam ke-5. Sampai jam 12 tengah hari saya akan bersiaran bersama dengan anda. Apa pun terima kasih sahabat semua kerana bersama dengan kita. Apa pun adik-adik yang dapat diuraya banyak ke tu, Allah, berseri mukanya. Syukur kan rezeki Allah kurniakan kepada kita. Kita bila orang bagi duit raya tu cakap terima kasih. Selamat Hari Raya, maaf saya batin, terima kasih. Uncle, aunty, pakcik, makcik, semoga dimurahkan rezeki. Doa sikit tu dia pun boleh dengar tu, suka je boleh dengar anak-anak kita, adik-adik kita mengucapkan kata-kata yang positif tersebut. Okey, sekejap lagi kita ada Pesona di Zarah bersama Ustaz Muhammad Abdullah Alamin. Cuma sekarang ni saya nak ingatkan kembali waktu solat bagi kawasan KL, Putrajaya, Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk edisi hari ini 24 April bersama dengan 3 Syawal. Kita Zuhur lagi akan masuk jam 1.14 minit petang, Asam 4.29 minit petang, Maghrib 7.20 minit malam dan Isyak 8.31 minit malam, insyaAllah. Walaupun raya tapi itu bukan alasan untuk kita tidak solat, terutama solat di awal waktu dan juga solat secara berjemaah. InsyaAllah ada banyak manfaatnya yang boleh kita perolehi hasil solat kita itu dan juga mendidik jiwa kita menjadi seorang yang penyabar, istiqamah, tumaninah dan sebagainya lah. Banyak perkara yang bagus yang boleh kita belajar dalam solat itu. Baik, kejap lagi jangan lupa Pesona di Zarah bersama Ustaz Muhammad. Kejap lagi dengarkan bersama dengan Tuan Haji Faiz, pada baik kita yang mengendalikan program ini untuk edisi Syawal. Tajuknya adalah berkenaan dengan Hari Raya Syawal. Nak dengar intipatinya apa perkongsian daripada Ustaz Muhammad kejap lagi. Okey, bersama dengan Loop di Warna Pagi Radio IKIM, inspirasi Inforia Islam. Raya menjelang tiba, sebulan sudah kita berpuasa, menahan lapar, jua dahaga, mendidik jiwa. Hari Raya, hari gembira, banyakkan syukur pada Yang Esa. Setiap nikmat yang dikurnia dapat meraih kan Syawal yang penuh makna. Hari Raya kunjung mengunjung sanak saudara, jiran tetangga, jangan dilupa kawan-kawan lama sekampung dulu pernah bersama. Hari Raya bermaafanlah, lupakan saja sengketa lama, semaikan kasih sesama kita, itu amalan mulia. Hari Raya menjelang tiba, sebulan sudah kita berpuasa, menahan lapar, jua dahaga, mendidik jiwa. Hari Raya, hari gembira, banyakkan syukur pada Yang Esa. Setiap nikmat yang dikurnia dapat meraih kan Syawal yang penuh makna. Hari Raya kunjung mengunjung sanak saudara, jiran tetangga, jangan dilupa kawan-kawan lama sekampung dulu pernah bersama. Hari Raya bermaafanlah, lupakan saja sengketa lama, semaikan kasih sesama kita, itu amalan mulia. Sesama kita, itu amalan mulia. Radio IKIM kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik
anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Aidilfitri, saat gembira kita kembali kepada fitrah. Maka jangan cemari semangat Aidilfitri dengan perkara-perkara yang mengundang dosa sesama manusia. Jauhi dosa mata, jaga pandangan sesama kita, jaga lidah, jangan mengumpat, jangan pula seronok nak bertanya soalan yang tak kena gaya. Sensitiviti kenalah jaga. Semoga lebaran ini menjadi medan bertaut ukhuwah, bukan ruang nak mencari salah. Salam kemaafan daripada kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Demi kehidupan yang perlu diteruskan, warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayuh kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman Fitrah Aidilfitri bersama kami di IKIM waktu ini, dan insyaAllah kita nak bawakan perkongsian ilmu lagi banyak yang kami bicarakan sambil mungkin anda ada yang dalam perjalanan pulang dari kampung ke ibu kota, dah selesai dah majlis beraya, mungkin sebelah pihak nak sambung ke rumah mentua dan sebagainya. InsyaAllah kami doakan perjalanan anda selamat sambil dengarkan di IKIM pelbagai lagi perkongsian menarik. Dan seperti biasa, Isnin jam 10 pagi kita nak berkongsi ilmu bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Kita dah pun bersama-sama dengan kita waktu ini dalam talian untuk Pesona di Zahra. Kali ini istimewa Pesona di Zahra kita, istimewa Aidilfitri lah. Kita nak cerita apa yang boleh kita belajar raya-raya ini bersama perkongsian ilmu kita. Di talian waktu ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita Ustaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat raya juga Ustaz. Alhamdulillah kita tahun ni harapnya meriah Ustaz raya kita. Alhamdulillah. Seadanya lah raya orang tua-tua je lah. Orang tua-tua kadang nak kena beraya. Kami nak kena beraya dengan orang tua-tua Ustaz. Okey Ustaz, insyaAllah kali ni kita nak sembang-sembang. Kalau sebelum ni Ustaz bawakan tentang watak-watak. Kita nak rehat sekejap minggu ni tentang karakter, tapi ada je watak-watak yang boleh kita belajar di musim-musim perayaan ni. Kadang-kadang macam-macam watak timbul Ustaz raya-raya ni. Yang tak sabar dekat jalannya, yang sabar sangat bawa slow betul dekat jalan raya pun ada. Kita nak tahu juga lah macam-macam cerita. Tapi sebelum kita cerita tentang raya, musim-musim raya, mungkin ada emosi-emosi yang tersentuh sikit di pagi raya. Kita nak dengar dulu Ustaz, mungkin ada peringatan kita yang boleh kita belajar sekeluarga lah. Apa yang perlu kita ambil muhasabah Ramadan kita yang dah pun kita tinggalkan Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Dirahmati Allah, DJ Faiz, selesai kepada seluruh ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah, abang-abang, saudara adik yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan selamat hari raya kepada semua yang pendengar Pesona Zahra, peminat dan penyokong Pesona Zahra dan juga Radio IKIM secara keseluruhannya. Dia mudah-mudahan raya ni Allah SWT terus berikan kita kebaikan-kebaikan, kerahmatan insya-Allah. Okey, saya rasa kan saya nak mulakan mukadimah ni sebab dengan saya nak cerita mengenai ketawa dan juga maknanya ketawa dalam Islam lah nak cerita ketawa dalam Islam. Okey. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan manusia ni antara untuk dia mendapat kebahagiaan dengan dia ketawa. Ketawa memang Allah jadikan untuk manusia. Kita tak pernah dengar kucing ketawa ke. Saya tak tahu DJ Faiz saya pernah dengar ke kucing kan.
Berlawan ketawa. Saya tak tahu, saya tak pernah dengar kambing ketawa ke kan, lembu ketawa ke, tak pernah dengar kan. Jadi Allah jadikan ketawa ni memang untuk manusia, dan benda ni Allah sebut dalam Al-Quran bagaimana orang yang masuk syurga itu dia punya keadaan dan sifat dia adalah dahikatum mustabsyirah. Ketawa dan ceria dia. Maksudnya ketawa ni memang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan untuk manusia, untuk manusia. Jadi maknanya pada hari raya kita ketawa kan, kita berjumpa saudara, kita bergurau kan, kita bergurau, kita bercerita kenangan lama yang akhirnya kita membawa kita ketawa kan. Jadi maknanya ketawa ni Allah jadikan untuk manusia. Okey. Cumanya dalam kita nak gelak ketawa pada bulan hari raya ni, kita kena jaga 3 perkara pada ketawa ya. Yang pertama, kita kena jaga sumber ketawa. Okey, sumber ketawa ni jangan sampai kita ketawa tu sumbernya daripada menghina orang, maknanya memperlekehkan orang, memperkecilkan orang, ataupun make fun, maknanya buat kelakar pada maruah orang lain, kan, mengata secara peribadi atau secara fizikal orang tu, kan, maknanya jangan make fun ataupun jangan jadikan bahan gelak ketawa pada maruah orang. Jadi maknanya kita nak ketawa, pertama jaga jangan sumber ketawa tu. Jangan sampai berketawa daripada mengumpat, mengata orang dan sebagainya. Okey. Yang keduanya yang kita nak jaga adalah iaitu cara ketawa. Ketawa ni dia ada adab dia. Tak sampai ketawa sampai mengganggu orang lain. Ketawa terbahak-bahak sampai maknanya terguling-guling kan. Maksudnya di luar adab So maksudnya dia ada adab dia nak jaga ketawa tu. Okey. Dan yang ketiga yang kita nak menjaga adalah hasil ketawa. Hasil ketawa taklah sampai jadi pergaduhan. Ada juga kita ketawa ke orang boleh jadi bergaduh. Ada hasil ketawa menambahkan ukhuwah ada. Kan, kita bergurau-gurau. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebut orang yang bergurau dengan isterinya, kalau tak ingat Allah pun dikira sebagai diingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, maksudnya kita dan keluarga kita bergurau dengan isteri kita, dengan ahli keluarga kita, maknanya digalakkan semuanya, dan hasilnya menambahkan ukhuwah. Tapi kena jaga jangan sampai ketawa menjadi permusuhan, jangan sampai ketawa jadi orang kecil hati dan sebagainya. Okay, jadi maknanya hari raya ini kita semarakkan selain berzikir, selaku kemanusiaannya ziarah orang, wujudkan suasana yang harmoni, wujudkan suasana yang ceria, wujudkan suasana yang menggembirakan, hindarkan daripada perbalahan, salah sangka dan sebagainya. Itu sebagai mukadimah awal perkongsian kita insya-Allah pada hari raya ni. Ya, hari raya ni insya-Allah Ustaz, kita dah belajar. Tadi Ustaz dah sebut 3 perkara yang kita kena jaga daripada ketawa kita. Sumber, saya suka Ustaz sebut tadi sumber ketawa, jangan kita buka aib orang. Tapi sekarang ni memang tak tahulah, zaman-zaman trending orang hantar di media sosial dan sebagainya, memang buat prank dan sebagainya. Tak tahulah kalau raya tahun ni ada ke tak orang buat prank. Tak di balik raya jadi sedih-sedih, lepas tu nanti pulang terkejut-terkejut, kan. Kita adab kalau nak ziarah pun kena bagi tahu juga Ustaz. Janganlah sampai terkejut-terkejut sebab orang pun tak ready dan sebagainya kan. Itu pun antara benda penting jugalah. Tadi saya sebut tentang saya nak ulas sikit pasal prank dalam hari raya ni kan. Okay. Ada Ustaz orang buat prank raya-raya? Ada macam contoh maknanya bentuk kuih lah, baling kuih lah, baling ke muka kek lah dan sebagainya kan. Ataupun apa-apa juga dah prank dia kan, mercun. Ya. Orang Melata. Orang Melata dia suka Ustaz. Letak kat belakang tu macam ketupat ke apa ke, tak tahu lah macam nama mercun sekarang. Hantu kan. Hantu. Dah pagi subuh pagi raya nak pakai telekong. Okey. So jadi umum dia, kalau kita lihat dari sudut hukum, prank ni tak boleh lah. Umum dia sebab pertama sekali dia daripada sudut tak boleh tu sebab biasanya orang akan jadi tak bagus lah. Tapi ada beberapa keadaan yang prank ni menjadikan ukhuwah tu makin rapat ada juga. Contoh macam dia tak amalkan prank, mungkin namakan surprise lah contoh kan. Hari raya tiba-tiba kita ada gelang untuk isteri kita. Itu prank buat tiap tahun Ustaz. Itu macam tertunggu-tunggu cakap dengan cik suami, tak payah tunggu raya lah prank. Ini
macam setiap bulan bagi prank bagus. Ya. Dia maknanya ada kadang-kadang dia boleh merapatkan lagi sebenarnya dengan bergurau begitu dan sebagainya. Jadi maknanya kita tengok umum dia tak boleh lah. Tapi kita boleh jika dia membawa kepada tautan hati. Maknanya asal hukum dia makruh ataupun tak boleh lah. Jadi sabab boleh jadi haram mungkin kalau memudaratkan. Tapi boleh jika. Maknanya dia bukan mula-mulanya boleh dulu, tapi maknanya tak boleh sebab banyak kita tengok pemudarat, mengaibkan orang dan sebagainya. Jadi kalau boleh menautkan hati, jaga baik-baik adab dia dan sebagainya, boleh. Itu yang menarik dalam prank, terutamanya pada hari raya. Jangan prank-prank lah raya, buat surprise boleh. Surprise tadi boleh. Surprise yang tadi tu okey lah Ustaz, yang bawa apa gelang ke cincin tak kan. Kalau surprise tiba pagi raya, kuihnya rasa beza. Bentuk dah cantik dah. Rasa apa-apa pula elok-elok lah kita pagi-pagi raya ni. InsyaAllah Ustaz, kita nak rehat sekejap. Kita nak sambung kejap lagi dalam cerita raya kita ni. Dan kita nak berziarah. Tadi Ustaz ada pesan, ingatkan kita betul, ketawa tu dalam Islam untuk menceriakan diri kita. Dah sebulan kita menahan diri dari pelbagai perkara. Dah masuk hari raya, inilah hari untuk kita bergembira. Tapi jaga 3 perkara, itu kita nak peringat sama-sama. Terima kasih kawan-kawan kita yang berkongsi catatan. Semoga menjadi jariah. Kita nak rehat sekejap. Kembali selepas ini untuk kita bicarakan. Ada beberapa lagi untuk kita sentuh. Jadi jangan ke mana, teruskan setia bersama kami pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Terima kasih untuk anda terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Masih lagi dalam Fitrah Aidilfitri bertemankan saya Faiz Haji Osman, dan istimewa Aidilfitri kita bawakan Pesona di Zahra. Istimewa raya kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Ingat pesanan kita tadi Ustaz dah sampaikan, jaga adab kita ketika raya, bergembira, berketawa boleh. Nak imbau cerita-cerita dulu kan, kau zaman kanak-kanak macam ni lah kita macam tu, sampai sekarang dah besar gini pula perangainya ya. Dan insyaAllah kita kembali lagi bicara kita. Ustaz, raya-raya ni biasanya ada dilema dalam keluarga Ustaz. Biasanya tak tahulah tahun ni mungkin dah kurang kot kali ni agaknya dilema balik raya tu, ke masih ada lagi dah penentuan balik rayanya macam mana. Ada setengah orang kena bahagi 3 tempat raya, rumah dia, rumah mentua, kerja. Sebab ada setengah orang kena kerja di hari raya Ustaz. Tapi kita nak tahu jugalah dalam suasana hari ini macam mana boleh kita belajar untuk sama-sama adalah toleransi antara keluarga agar raya-raya kita ni tak ada timbul masalah-masalah sengketa. Dalam bab balik rumah, siapa balik sebenarnya dia punya yang terbaik adalah pertimbangan timbang rasa lah, pertimbang rasa.
So ini maknanya kadang-kadang kita berkeras untuk saling berebut untuk balik, tapi akhirnya sampai awak balik kampung awak, saya balik kampung saya kan. Dan alhamdulillah daripada sudut mutakhir ini Allah jadikan ada teknologi sebenarnya dengan wujudnya telefon, ada video call dan sebagainya. Sebenarnya kalau dia kata kita tak mampu untuk balik boleh juga berhubung dengan cara yang berbagai-bagai contoh macam pagi raya tu mungkin boleh sama-sama buat video call. Betul. Antara keluarga yang berada di mana saja, tapi benda tu kena ada yang usahakan. Jadi sangat besar pada saya pahala orang yang berusahakannya, sebab kadang-kadang tak semua orang yang celik teknologi kan. Maksudnya yang celik teknologi tu sambungkan hubungan tu dengan TV kan. Maknanya ada kamera yang besar, boleh sama-sama kan? Betul. Dia besar. Sama-sama boleh saling tengok perjumpaan hari keluarga yang mungkin berjauhan. Jadi teknologi ni sebenarnya bagus kita gunakan untuk kita menjalin ukhuwah pada hari raya kan. Jadi bagi yang memang tak gunakan teknologi, nak hadir juga secara zahir, bincanglah secara harmoni dan juga pertimbangan rasa jangan bergaduh-gaduh pada hari raya ni, sebab ada benda-benda yang kadang-kadang pergaduhan ni, masalah bergaduh ni macam saya pernah biasa bincang dalam persoalan Zahra, ada kita panggil sebagai pergaduhan ekor cicak, kita panggil budak sekarang ni dia tak pernah tengok cicak. Kita zaman kita dulu kita pasti tengok cicak. Kena pergi zoo kalau ada ke kat zoo? Kalau seorang tu tangkap cicak tu kalau dia nak lari dia akan putuskan ekor dia. Jadi ekor cicak tu akan bergerak ke sana. So kita tak tumpu dengan badan cicak. Cicak tu akan matikan badan dia sekejap, dia diam ni. Jadi bila orang macam kalau kucing ke apa mengejar ekor tu, nanti barulah badan tu naik. Jadi dalam pergaduhan ataupun pertengkaran ekor cicak ni, kadang-kadang seorang tu bertengkar yang akhirnya hilang isu awal. Akhirnya dia akan bergaduh pada benda-benda yang berkaitan. Sebagai contoh, bang, malam tahun ni kita balik kampung saya kata isteri. Kan suami berkata, kampung saya lah. Jangan macam tu abang, tahun lepas dah kampung abang, tahun ni kampung saya lah pula bergilir. Yelah, tahun lepas balik tapi sekejap sebab saya ada kerja tu abang punya masalah lah, tapi bergilir lah tahun ni kampung saya. Abang ni tak faham saya dah bangkit soal tak faham. Suami pula kata, siapa kata tak faham awak? Kalau saya tak faham, saya tak tolong kerja rumah awak. Ingat awak seorang penat ke? Dah bangkit soal penat. Dua isu dah penat. Penat dia je fikir. Apa ni selfish dah. Dah isu 3 dah, selfish. Pandai-pandai tuduh orang selfish. Dia tu ingat bagus sangat ke? Awak ingat awak tu kalau semayang, sujud, rukuk apa semua, kalau takkan saya tak masuk syurga. Tak masuk syurga pula. Jawab pula, suami isteri jawab pula, syurga milik Allah. Abang yang pandai-pandai, abang tu lagilah keluarga abang dah masuk keluarga pula. Nampak tak? Pergaduhan ekor cicak. Padahal isu dia adalah balik kampung je. Tapi kebanyakan bergaduh kalau tak ada kematangan, dia akan jadi pergaduhan ekor cicak, kita panggil. Sebab dia akan fokus pada benda yang merawang, merapu, meraban, akhirnya menyebabkan pergaduhan tu dia tak fokus pada isu, bukan nak menyelesaikan isu, tapi ingin menegakkan keegoan masing-masing. Jadi ekor cicak ni kalaulah ratio dia 1 tahun 5 kali sajalah bergaduh pasal ekor cicak. 10 tahun tu dah 50 kali tau bergaduh ekor cicak tu. Betul juga kan? Jadi cicak-cicak yang banyak ni nanti dia berak dekat kita punya rumah tangga. Tak bersih dah rumah tangga, jenuh, tak larat cuci Ustaz nanti. Tak larat cuci dah. Jadi kita jangan bela cicak kat rumah banyak-banyak. Kalau bergaduh, jelaskan isu sebenar tu apa. Jangan bergaduh ekor cicak, menerawang, meneraban apa semua. Nanti isu-isu yang berkaitan tu dia akan makan hati. Dia akan lekat dekat hati. Kan? Maknanya suami dia pernah cakap ginilah dulu, padahal dia bukan main utama pergaduhan itu. Dia adalah ekor cicak yang lahir daripada pergaduhan itu. Sebab betul Ustaz, kalau kita nak bunuh, kita bunuh cicaknya tadi. Bukan dia bekerja sebab cicaknya ada lagi. Ada lagi. Yang dah berak mengata, dah pergi sana, dah pergi sini, sebab kita tak fokus dah. Ekor cicak tu yang kita tengok, yang kita kejar tadi. Itulah kita nak belajar sama-sama. Jadi, apa Ustaz? Okey, dalam cerita mengenai raya ni, saya nak cerita adab sikit lah beraya. Boleh. Adab untuk beraya kan. Okey, first sekali, kenapa kita perlu menjaga adab? Adab ataupun kita panggil etika kan. Sebab apa? Adab ni adalah sumber kepada keberkatan. Okey. Jadi nak dapat berkat kena jaga adab. Sebab
sumber pada keberkatan. Contoh, hari ini kalau anda kata kita nak supaya makanan kita berkat, kena jaga adab makan. Okey. Kita nak rezeki kita berkat, kena jaga adab rezeki. Okay, kalau kita nak keluarga kita ada keberkatan, kena ada adab dalam berkeluarga. Kalau anda kata kita nak supaya maknanya hubungan suami isteri itu ada berkat, maknanya kena jaga adab. So adab ni adalah sumber kepada keberkatan. Makin kita menjaga adab dalam hidup kita, makin banyak keberkatan yang akan lahir daripada hidup kita ni. Dan berkat-berkat pula apa? Berkat kalau orang Johor kita kata berkat ni macam bungkusan makanan kenduri kahwin. Macam kenduri ikutlah ada hari ni raya kita ada kenduri tahun ni, dapat berkat tu silalah balik berkatnya. Okay. Itu kalau orang Johor, orang Selangor punya kan. Tapi nak cerita berkat ni adalah ziyadatul khair, pencambahan kebaikan. Orang kalau ilmu ada berkat, ilmu dia mencambahkan banyak kebaikan. Keluarga ada berkat, keluarga dia akan banyak mencambahkan kebaikan. Kalau anda kata harta ada berkat, harta dia akan banyak mencambahkan kebaikan. Itu kita nak keberkatan. Okey. Jadi dalam adab bergaul, adab balik kampung, supaya kita nak dapat keberkatan pada balik kampung kita itu, pada kita bergaul dengan ahli keluarga itu, ada 3 perkara adab pergaulan kena jaga. Ada 3 perkara. Salingkan dulu, saya cerita sikit dalam bahasa Arab dia, kemudian nanti kita akan syarah. Yang pertamanya kita panggil ihtiram. Ihtiram. Yang keduanya kita panggil ikram. Ikram. Yang keduanya kita panggil ikram, yang ketiganya kita panggil ihtidam. Okey, ihtidam. Ikram, ihtiram, ihtiram, ikram, ihtidam. Okey. Jadi maknanya yang pertama sekali adalah ihtiram. Ihtiram ni apa? Hormat. Ihtiram ni benda-benda yang tak nampak, benda-benda yang ada dalam hati kita. Contoh, hari ni kita balik kampung, kita geram dengan menantu kita, kita geram bapak mertua kita, ada adab dia. Adab dalam hati itu maafkan, dia macam mak ayah kita, dia adalah orang tua yang perlu kita hormat, walaupun mungkin kita tak ngam dengan dia. Banyak sekarang kan menantu versus mertua tau. Menantu versus mertua, gaduh je kan. Jadi maknanya adab dia adalah maafkan. Kita tenangkan diri kita. Itu ihtiram. Ihtiram ni menghormati. Ihtiram ni benar-benar sifat. Kita maafkan, kita hormat dia, kita rasa kesian dekat dia. Kesian terpotong kanting dia dekat dapur tu, menyiapkan makanan. Kita kesian. Mana akhirnya mendatangkan kita datang. Itu dipanggil ihtiram. Ihtiram ni benda kat hati, hormat, memaafkan, mana bertimbang rasa, kasih sayang. Itu adab yang pertama dia. Yang keduanya ikram. Ikram ni benda yang nampak pula, benda nampak. Contoh macam contoh benda nampak ni kita tolong, kita turun, kita bantu, senyum, bersenyum kan. Ini balik kampung duduk usut je muka, tak puas hati je kan. Itu tak ada adab kan. Kita ni kalau tak ada adab, masalah dia akan takut jadi tabiat. Tidak beradab tu jadi tabiat. Manusia ni ada marah, ada merajuk. Tapi kalau marah jadi tabiat tak bagus. Kita sebagai manusia kita boleh merajuk. Tapi kalau merajuk jadi tabiat, benda itu tak bagus. Jadi maknanya untuk kita faham benda itu, kita kena ada ikram. Ikram ni benda yang nampak. Senyum walaupun dalam keadaan yang hati itu tak senang ke, ada ipaduan, cuba senyum, belajar. Ada keberkatan insya-Allah, ada ziyadatul khair, ada pertambahan kebaikan daripada usaha kita tu. Allah nak melihat apa yang kita usahakan. Berjaya tak berjaya soal lain. Di mana kita ikram. Senyum, kita tolong, kita kemas, kita duduk. Maksudnya benda nampak. Benda nampak. Ihtiram tadi tak nampak. Ihtiram dalaman. Ikram benda yang nampak. Kita muliakan seorang itu, benda yang nampak. Kita tolong, pasang lampu, tolong dan sebagainya. Okey. Dan yang ketiga je ihtidam. Ihtidam ni maknanya khidmat. Maknanya kita memberikan tenaga kita untuk kebaikan ramai. Khidmat. Contoh macam berapa ramai kadang-kadang hari ni maknanya balik kampung tak nak khidmat pun kepada atuk, kepada nenek. Tolong masak ke, buat hal sendiri, tolong basuh pinggan ke, makan, bukan main lagi. Tak kisah apa benda tu. Tapi khidmatlah. Itu adab tau. Khidmat. Benda tu tak payah kita nak diingatkan. Kita cuba belajar untuk fikir sendiri. Untuk ikram, ihtiram dan ikhtidam. Jadi khidmat. Apa benda boleh tolong mak ni? Sapu
malam tadi anak saudara main mercun contohnya kan. Contoh main mercun jadi bersepah-sepah abuk mercun tu, baki-baki saki-baki, pagi esoknya nak raya contohnya kan. Jadi maknanya kita khidmat. Bersihkan sama-sama, ajak anak kita apa semua kan. Itu adab. Jadi adab ni sumber pada berkat. Maknanya tak payah ditantangnya. Kita tengok nenek itu kontang kanting masak lemang kat dapur contohnya kan. Dia nak angkat periuk dengan anak cucu yang balik ramai. Dia ingat dia tu masih umur 30 atau 40 tahun, padahal mungkin 70 tahun dah. Nak angkat periuk tu kadang-kadang sakit pinggang, kan? Maknanya sakit lutut, sakit tangan, terlepas tangan. Tapi dia punya semangat, dia rasa dia masih muda lagi. Kan? Kita yang nampak benda tu khidmat, ikhtidam, khidmat. Tak payah tanya-tanya, mak okey ke? Lepas tu main game. Tak payah. Nampak prihatin Ustaz. Nampak prihatin. Pergi terus. Tolong mak. Pergi, ayah, cuba fikir. Cuba bayang, banyak kita balik kampung tengok motor ayah. Nombor plate dia dah sengit. Kenapa tak ada ihtidam, ikram dan ikhtidam? Apa salah ambil kabel tight contohnya, tolong betulkan dia punya plate motor tu. Tapi anak cucu tak pernah nak fikir pun. Kan tu khidmat untuk atuk ni. Motor dia itulah dibawa saya main ke Surau. Ke Surau ke masjid. Tapi kesian lah kan. Jadi benda-benda khidmat tu. Apa salah anda kata kita sebagai menantu? Bapak mertua kita hari tak apa mak rehat, kalau nak ke dapur saya tolong gosokkan baju contohnya kan. Mak mertua kita berkata janganlah. Tak apa mak, janganlah. Tak apa mak. Kenapa mak? Mak tak sudi ke? Tak adalah. 3 tahun dah kau lompangkan baju bapak kau. Tak apa. Bagus dah tadi nak tolong Ustaz. Skill tak ada. Skill tak ada. Aduh. Okey. Jadi maknanya adab balik kampung sebagai orang Islam ya. So saya nak ingatkan diri saya, kita panjangkan ikram, ihtiram dan ikhtidam ya. Ikram berdalam hati. Tenang-tenang sajalah ya. Maknanya berlapang dada lah maknanya memaafkan. Memang kadang-kadang dah duduk ramai-ramai, tandas tak disiram dengan bagus kan. Kita jenis orang memang pembersih sikit kan. Tapi kalau kita bising-bising pun benda tu tetap ada kat situ tu kan. So ambil macam mana lah, ambil baldi, ambil flash, kita jiros dah. Jiros kan. Kita pun jiroskan balik. Kita pun perhati balik, tengok melawan ni macam tuan dia juga melawan. Degil ya. Dia degil ni. Dia jiros balik jugalah sekali lagi kan. Jadi dah ramai-ramai berkumpul, kita nak expect benda apa kan. Betul. Jadi kalau tapi semua jaga adab, ada ikram, ada ihtiram dalam hati, ikram yang nampak, senyum, bercakap intonasi yang baik, dan juga ada ikhtidam, ada khidmat. Semua khidmat, tolong maknanya bersihkan, tolong pasang langsir, tolong, Masya Allah. Cucu balik tu menyenangkan atuk. Kan? Atuk takkan cakap, bapak kita takkan cakap, mak kita takkan cakap, nenek takkan cakap, tapi dia penat walaupun dia suka cucu balik, tapi dia penat, dia dah berumur kan? Dia bukan muda lagi, semangat dia je muda, tapi dia tak muda lagi. So kita khidmat untuk menyenangkan maksudnya atuk kita, mak kita, ayah kita dan sebagainya. Jadi maknanya 3 benda, ihtiram, ikram dan ikhtidam iaitu ihtiram berdalam hati, sifat memaafkan, ikram yang nampak, senyum, bercakap intonasi yang bagus kan, dan juga maksudnya ada khidmat, ikhtidam dan khidmat. Kita bantu, tak payah ditanya, tengok peka, tengok okey apa kita nak bantu, boleh bantu kan. Itu antara adab nanti balik kampung insya-Allah. InsyaAllah semoga tenang-tenang semua, tak mau besar-besar insya-Allah. Kita nak rehat sekali lagi Ustaz, kejap lagi ada satu lagi perkara penting juga yang sering menjadi persoalan kita, soalan cepu cemas ni Ustaz. Yang tak tahu ada skema soalan, tak ada skema jawapan. Kejap lagi kita nak sambung kembali selepas ini pastinya dalam Personal di Zahra Istimewa Raya. Radio memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Lokman di Warna Pagi IKIM. Kalau kita tengah rasa ada masalah, kita serabut, apa yang kita buat? Apa yang kita buat? Kita nak fokus pada masalah kita tadi tu. Kita nak besarkan masalah tu, kalau fikir masalah. Ataupun kita nak banyakkan doa dan minta supaya Allah berikan jalan keluar yang terbaik untuk masalah kita. Setiap Isnin hingga Jumaat, dari 6 hingga 10 pagi.
diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Setia bersama Inspirasi Inforia Islami. Pastikan terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami dalam Pesona di Zahra Istimewa Raya kita bawakan kali ini. InsyaAllah banyak dah kita belajar tadi, antaranya menjaga adab kita. Tadi first round kita dah cerita macam mana ketawa kita, bagaimana ketawa kita di musim perayaan ini. Jangan ketawakan orang sangat lah. Okay? Dan insyaAllah kita juga nak berkongsi lagi. Tadi Ustaz dah sebut tentang ihtiram, ikram dan ikhtidam. Yang terlepas tadi boleh tonton kembali nanti atau boleh tengok balik komen-komen sahabat-sahabat kita yang berkongsi catatan. Dan dalam Pesona Zahra Istimewa Aidilfitri ini Ustaz, sedikit lagi kita nak kongsikan di round ketiga ini. Ada benda-benda penting ni yang kita nak kena tahu juga dalam nak bertanya khabar. Kadang yelah orang Melayu kita ni prihatin Ustaz. Kita bukannya nak menyebok sangat, tapi kadang kita nak ambil tahu. Tapi kadang-kadang setengah orang tu dia sensitif lebih. Kita nak tahu Ustaz macam mana soalan-soalan yang biasanya dah kalau balik kampung ni kita tak selesa nak dengar. Ada setengah yang sampai merajuk Ustaz tak nak balik lah sebab itu tahun berhari-hari dari pagi sampai ke petang. Itulah soalan yang orang tanya saya, nak jumpa bilalah berjodohnya. Macam mana Ustaz kita nak tenang-tenang ni Ustaz? Okey, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 101 Allah Subhanahu Wa Taala ada memperingatkan kepada kita tau. Maknanya Allah menyebut auzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya mengenai sesuatu yang jika kamu mulakan dia memberi kemudaratan bagi kamu. Jadi dalam Quran Allah sebut jangan bertanya benda-benda yang bila kamu mulakan tanya dia akan memberi mudaratkan kepada kamu. Okey? Jadi maksudnya ada pertanyaan sebenarnya surah Maidah ayat 101 ni kita belajar bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tak semua soalan itu bagus walaupun niat kita bagus, kita kena ada sikit kematangan. Contoh, antara benda sensitif saya nak senaraikan. Mungkin kita tak rasa sensitif. Anak kita dah berumur, kita tanya dia bila nak kahwin ni. Kan? Contoh anak kita, anak saudara kita ke, sepupu kita ke apa semua ke, bila nak kahwin ni. Itu antara benda-benda yang ada orang memang agak sensitif. Nak kahwin, bila nak kahwin ni kan. Maknanya dia tahulah bila nak kahwin kan. Budak kecil dia Faiz kan. Kalau dia kecil walaupun baby sekalipun, kalau badan dia gatal, tak payah dia ajar, dia pandai cari nak garu tau. Kat mana budak kecil. Kat mana? Dia tak payah dia ajar-ajar. Maksudnya memang dia pandai. Itu naturally dia. Bila dah besar sama juga. Orang kalau dah besar dia gatal, tak payah dia ajar-ajar. Dia pandai juga nak cari macam mana maksudnya kalau saya tadi Ustaz berhenti tang gatal dia jadi buffer Ustaz. Okey, saya betul balik budak kecil kalau dia gatal badan dia, tak payah dia ajar-ajar daripada garu. Tak ada pernah tak mak bapak mengajar anak menggaru, tak pernah tau. Dia akan pandai sendiri, dia akan menggaru. Kalau dia gatal badan dia gatal kan, tak pernah mak bapak ajar. Kalau dia dah besar sama juga kalau dia dah pandai menggatal, tak payah dia ajar-ajar, dia pandai mencari juga So maksudnya ada benda-benda yang kita tanya bila nak kahwin, orang tu mungkin tak bersedia lagi ataupun mungkin dia tak jumpa lagi, bukan dia tak mencari, tapi jodoh tak sampai kan. Yang datang dekat dia semua benda yang mungkin tak serasi dekat hati dia kan. Yang serasi dekat hati dia pula kan, maknanya kena reject. Maksudnya lah contoh. Kadang-kadang macam tu Ustaz, ada kita suka, tak suka kat kita. Betul kan? Kita suka kat dia tak suka kat kita. Dia suka kat kita pula tak suka. Tak suka. Aduhai. Itu kena jawab macam tu kot Ustaz Kena jawab macam tu. Jadi maknanya antaranya adalah pasal jodoh kan. Antaranya adalah kalau pasangan tu dah kahwin, jangan tanya pasal anak. Contoh macam tanya pasal anak tu sudah apa? Bila dapat anak ni? Kan, benda tu agak sensitif Kahwin dah 5 tahun tu dapat anak, jangan tanya Kita faham maknanya apa rezeki anak tu belum dapat lagi. Itu
itu tak usah tanyalah kan. Jadi antara benda lain contoh macam benda-benda yang terlalu personal kan. Orang tanya kau kerja apa sekarang, gaji berapa? Ada orang yang suka tanya macam tu. Takkan nak bawa balik kampung slip-slip gaji, Ustaz? Itu dia. Tapi ada orang tanya macam tu. Itu agak juga maksudnya personal sungguh. Tak selesa lah. Benda begitu personal. Yang terlalu personal sangat. Kita boleh tanya, boleh je nak tanya kuih raya ni beli mana, boleh. Tapi kadang-kadang suka nak tanya benda-benda macam tu lah. Satu lagi, perbualan ni dia kena ada jambatan tau. Okey, contoh kan, mungkin boleh tanya macam tu, tapi mungkin lepas kita berbual 3 jam dah selesa. 3 jam dah selesa. Lama sangat saya takut kena halau balik 3 jam. Mungkinlah 2 jam ke siapa yang mungkin betul-betul dah selesa kan. Ada ini dah lah tak jumpa pakcik tu dah 3 tahun kan. PKP lagi. Dah datang pun duduk PKP lagi kan, duduk pun maknanya seria badan pun keras saja kan. Terus tanya benda-benda yang sensitif. Mana memang mengundang lah, menyentuh orang lah, menyentuh satu hal, mengundang satu hal. Dia kadang-kadang raya jangan diminta. Kadang-kadang suka, betul Ustaz, kadang suka meminta, kita bukan tak nak apa. Itu yang raya jadi macam-macam dilema tu, Ustaz. Betul. Jangan menyebabkan orang terasa dan jangan mengundang. Jadi itulah. Jadi dalam Quran Allah sebut surah Al-Maidah tadi, jangan kamu bertanya satu benda yang kalau kamu mulakan dia akan menyusahkan kamu, merosakkan kamu. So di mana dalam kehidupan kita ni kena ada kematangan, terutamanya dalam pimpinan besar rumah raya yang kita susah nak expect apa-apa. Macam-macam benda yang tidak kita jangka boleh terjadi. Kan? Time tu lah bila air tak cukup, kan? Anak saudara mandi lama, kita dah nak terbuang air contohnya kan. Sakit perut kan. Macam-macam lah. Betul lah, benda-benda macam saya sebut tadi lah, bila keluarga besar berkumpul, kita tak tahu PL dia kan. Keluarga kecil kita faham, suami kita tahu macam mana nak handle. Tapi suami orang ke, isteri orang ke, jadi susah lah bila berkumpul satu keluarga. Jadi kena tenang-tenang, kena damai-damai, kena prihatin. Jangan meminta sangat pagi-pagi raya, jangan mengundang benda-benda yang tak sepatutnya lah di hari-hari raya ni. Ustaz, sikit lah Ustaz, kita sebelum nak berakhir ni kan, apa Ustaz punya pesanan lah, terutamanya bila berhari raya, cara kadang-kadang anak-anak muda kita cara moden Ustaz raya, dia dah tak ada dah pergi balik kampung, tapi betul balik kampung tuju satu kampung. Kadang setengah ibu ayah je suka pergi ziarah rumah ni, ziarah rumah tu, tapi dah tak ikut dah. Anak-anak suka duduk kat rumah lagi main telefon. Dia kata ni penting ni nak update OOTD lah, apa TD saya tak tahulah. Tapi macam mana Ustaz nak pesan kepada anak-anak muda ni Ustaz, nak raya ni ukhuwah sebenarnya, nak menjalinkan hubungan sesama keluarga. Macam mana Ustaz? Okey, saya perhatikan telefon ni benda keperluan sekarang. So telefon ni benda keperluan sekarang. So kita nak apa-apa semua menggunakan telefon, terutama smartphone dan sebagainya. Tapi di satu sisi yang lain, telefon ni kadang-kadang boleh melalaikan kita. Daripada sudut walaupun duduk depan nenek tu dah lah tak pandai nak pakai telefon. Telefon dia telefon rumah yang dial yang pusing tu Ustaz. Pusing kan. Masih macam tu lagi. Tak tahu 9 kat mana, 8 kat mana. Okey, lambat tunggu. Nak 9 tu tambah yang lama pula, spring pula dah karat Ustaz, tak patah balik, kena pusing semula sendiri, manual. Jadi mana di satu sisi nenek tu adalah memang tak pandai sangatlah dalam bahati. Jadi duduk satu meja makan tapi semua masing-masing dengan telefon. Okey. Jadi saya tengok bila kita cerita sikit daripada sudut psikologi ya. Okey. Dalam istilah psikologi ada cara ataupun ada pendekatan yang kita panggil introvert dan extrovert. Okey. Introvert dan extrovert. Dalam bahasa Arab introvert dipanggil munazil, uzlah. Munazil, uzlah. Sendiri. Munfatih ni fatha, buka. Maksudnya extrovert. Okey.
Jadi kadang-kadang ada setengah-setengah menjadikan kita jadi terlalu introvert. Terutamanya orang tu dah memang introvert. So kena explore untuk kita jadi extrovert juga untuk ukhuwah satu rumah tangga tu. Ataupun sebuah keluarga tu. So telefon tu kena ada kematangan lah ya. Maknanya simpan, berbual. Kita tahu kita nak update itu dia ini sebagainya. Tapi untuk tengok sampai membiarkan orang keluarga nak berbual pun simpan je lah, simpan. Jadi maknanya gunakan telefon tu sebaik-baiknya dengan kematangan yang sebaik-baiknya. Jadi kalau balik kampung tu limitkanlah untuk kita menggunakan telefon. Tanya si atuk, tanya pengalaman dia, tanya berbual dengan dia dan sebagainya. Walaupun cerita tu kita dah dengar 30 kali tapi atuk dah repeat lah cerita ni. Untuk maknanya menghormati atuk punya cerita. Jadi begitulah. So maknanya telefon jaga. Kemudian yang keduanya kena lebih untuk kita berlapang dada lah pada benda-benda yang tidak kita jangka. Himpun ramai-ramai macam capangan. Betul. So jangan mudah marah. Okey, wallahualam. Terima kasih Ustaz. Dan Ustaz, sikit pesanan kita Ustaz sebelum kita berakhir dalam Personal Zahra hari ini agar raya kita raya yang bahagia, raya yang ceria, tidaklah mengundang emosi yang akhirnya membawa derita semua Ustaz. Sila Ustaz. Baik. Okey, jadi sesuai dengan semangat Aidilfitri, maknanya Aid itu kembali kepada fitrah. Fitrah manusia itu baik sebenarnya. Fitrah manusia ni baik. So kita semarakkanlah kebaikan semampu yang boleh. Benda-benda baik ini kalau kita semarakkan, dia memberi nur cahaya kepada hati kita. Sebab kalau benda-benda buruk kita semarakkan, dia memberi hati itu jadi gelap, jadi sakit lagi, jadi berbagai-bagai keadaan lah. So maknanya semarakkan hati itu dengan kebaikan. Okay, so sebagai kalam akhirnya saya maknanya mengucapkan selamat hari raya lah sekali lagi kepada seluruh pendengar Personal Zahra dan kepada pendengar IKIM. Jadi mudah-mudahan maknanya kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan ampun maaf daripada saya lah jika sepanjang maknanya mengendalikan Personal Zahra ni adalah benda-benda yang terasa hati maknanya sebab jadi Faiz pernah satu orang personal message saya tau, real case okay. Dia kata, Ustaz, contoh Ustaz bagi tu Ustaz kata saya ke? Ada tau, pernah okay. Padahal dia tag dekat dekat messenger, dekat FB tu. Padahal apapun contoh pun itu contoh yang umum, tidak ada kena-mengena yang hidup ke, yang mati ke, yang belum lahir ke, tak ada kena-mengena saya. Jadi maksudnya yang penting adalah syabas dan tahniah saya ucapkan kepada seluruh DJ dan juga warga IKIM yang terus berusaha untuk maknanya memberi kefahaman kepada Islam, supaya Islam tu dirasai sebagai rahmatan lil alamin. Amin. Wallahualam. Terima kasih banyak Ustaz. Saya pun nak minta maaf juga kalau ada soalan-soalan yang mengundang tadi Ustaz. Kita taklah sengaja. Betul macam Ustaz cakap ni, contoh umum. Kita nak bagi tahu inilah realiti hari ini, bagaimana kita berhadapan. Ini muamalah kita sama manusia. Sebab ini selain pada hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia pun kita kena jaga. Jadi jagalah kita sama-sama. Ustaz, sekali lagi selamat hari raya daripada saya dan juga seluruh kru IKIM. Ada kesempatan kita jumpa lagi insya-Allah. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda teruskan setia bersama kami bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islam.